لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih pengurusi majlis yang mana pengurusi majlisnya mengenali saya dah lama katanya. Saya tak kenal dia sebab dia tak terkenal. Saya dikenali sebab terkenal. Terima kasih juga pada Tuan Nazir serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Taubah surah ke-9 pada ayat 40. Ayat ini bakal menjawab matlamat hijratul Rasul. Apa matlamat? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Untuk apa? Ayat ini akan menjawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Idh akhrajahu allazina kafaru. Thaniya ithnaini. Idh huma fil ghari. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah, surah ke-9 pada ayat 40 yang bermaksud, sekiranya kamu tidak memberi pertolongan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi pertolongan kepada beliau. Ketika beliau diusir daripada kampung halamannya oleh puak-puak musyrikin Mekah. Dan ketika kedua-dua mereka berada di dalam Gua Thur. Yang seorang lagi itu ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang qarib itu, jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Lalu Allah turunkan ketenangan ke atas kedua-dua mereka. Dan juga pertolongan dengan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Dan kami jadikan, kata Allah, seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina. Dan kalimahku, yakni agama Islam, yang paling tinggi. Dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Tuan-tuan dengar semula. Matlamat hijratul Rasul ialah wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Yakni untuk meletakkan Islam di atas. Sebab apa? Di bumi Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk beramal dengan perintah-perintah Allah. Justru Allah memerintahkan beliau terlebih dahulu berhijrah buat seketika ke bumi Madinah. Bila sampai di sana, apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan sebuah negara Islam yang pertama. Masyarakatnya juga majmuk.
Ada Yahudi, ada Islam. Mungkin tak ada agama apa dah. Macam kita Indonesia ni lah, majmuk juga. Multi-racial country. Setelah tertegaknya sebuah negara Islam yang pertama, bila ada negara, ada pemimpin, ada rakyat, dia kena ada undang-undang dan peraturan hidup. Mana dalil Quran? Dalil Quran Al-Qasas surah ke-28 ayat 85, muka surat 624, tafsir Arab Saudi. Kenapa disebut tafsir Arab Saudi? Yang tafsir itu para ulama Indonesia, tetapi tafsir tersebut disahkan, ditahqiqkan oleh kerajaan Arab Saudi. Saya tak pasti ada kat sini, saya pun tak sempat nak cari kitab tu, kejap lah. Ini kitab Arab Saudi. Muka surat 624, surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 85. Yang begitu jelas. Perintah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya melaksanakan hukum hakam Islam. Dia faham tak ni? Macam mana tuan-tuan faham? Saya belum urai lagi. Hebat lebih daripada aku pula dah. Kita minum dulu. Pimpinan Ar-Rahman ada? Pimpinan Ar-Rahman. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Ada tak? Kalau siapa yang rajin bangun cari tengok. Ada Profesor Mahmud Yunus sebut. Saya akan sebut muka surat, tuan-tuan dengar ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin." Saya tak nak terjemah, dengar. Muka surat 624 insya-Allah. Kalau muka surat lain saya balik awal. Hari ni sejuk sikit tuan-tuan, sejuk. Ayat 85 muka surat 624. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, cuba dengar, yang mewajibkan atasmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Berhenti kat situ. Nak petikai apa lagi? Ini matlamat Hijratul Rasul. Pertama, menegakkan negara Islam untuk meletakkan Islam di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Rawahu Al-Baihaqi. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ali Imran surah ketiga ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah surah kelima di pertengahan ayat ketiga. Aku redha Islam saja sebagai agama. Boleh tuan-tuan? Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Dalam Al-Quran ada hukum hakam, ada hudud, ada qisas. Hudud ada 6 ayat. Al-Baqarah 217, Al-Maidah 33, Al-Maidah 38, Al-Maidah 90, An-Nur ayat 2 dan 4. Qisas ada 2. Al-Baqarah 178, 179, Al-Maidah 45. Selain pada hudud dan qisas dinamakan ta'zir. Ta'zir ni dia guna discretion, budi bicara hakim. Boleh faham tak ni? Cuba tuan-tuan dengar. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah,
Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Tapi saya ingin tegaskan di sini, Islam bukan membahaskan soal hukum hakam saja. Tapi penting, hukum hakam ni penting. Kan? Dia juga bila ada sebuah negara, dia menekankan soal amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal surah ke-8 ayat 27. Itu soal amanah. Islam juga menekankan soal keadilan. Di antaranya surah An-Nisa surah ke-4 ayat 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Boleh? Ha? Jangan kita kata hukum hakam dah semua. Kita nak sebuah pemerintahan yang adil, yang amanah, yang tidak mengambil kesempatan dengan kedudukan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Surah 148 749. Tafsir H. Zainuddin Hamidi. Ayat ini menyatakan bila seseorang itu diberi kesempatan memerintah muka bumi, menjadi kerajaan, kalau dia tak ikut Quran, pasti mati. Makna pemerintah wajib melaksanakan syariat Islam. Tapi dah kita keluaran jabatan Perdana Menteri. Kalau Ruminya muka surat 16, kalau Jawinya muka surat 13. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Cukup jelas, wa in qala rabbuka lil malaika ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan, yakni di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah, ulama menyatakan tanggungjawab khalifah ialah iqamatud din wa siyasatud dunyabih. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama ni benda. Orang Selangor kata benda. Orang Kedah kata binatang apa? Agama tu benda. Kita rujuk kitab Muqaddimah Mustikah Hadis keluaran jabatan Perdana Menteri muka surat 39. Ada? Mana? Ada. Coba dia. Kitab apa? Mustikah Hadis. Oh, dia 1 dan 2. Jawi, tapi kita boleh cari. Tuan-tuan dengar sendiri apa dia yang dikatakan agama. Dia dalam bab apa sekejap. Boleh tunggu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh tunggu, boleh baliklah. Saya tak payah sebut dah. Saya baca ya. Tu yang saya suka ada kitab lah. Kan? Allah anugerah kat saya tuan-tuan. Daya ingatan yang kuat. Hada min fadli Rabbi. Surat An-Namli, surah ke-27 di pertengahan ayat 40. Orang selalu tanya saya, macam mana Ustaz boleh ingat macam-macam? Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Baik. Agama. Dengar dah baik. Tanggungjawab khalifah ialah iqamatud din wasiyasatud dunyabi. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama benda. Saiful, benda. Ada. Agama ialah undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia mendapat dengan sebabnya nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang kekal. Dengar. Apa pencipta alam ini tuan-tuan,
kita bakal mendapat kebaikan. Disokong kitab ni, muka surat 229. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 52. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan sesungguhnya kami telah datangkan kepada umat manusia Al-Quranul Karim. Dan segala penjelasan dalam Al-Quran itu kesehatan bagi hamba-hamba kami di dunia dan akhirat. Masalah kebaikan. Kalau kita ingin mendapat kebaikan hidup di dalam sebuah negara, kena kembali kepada agama Allah. Undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita berdegil, Allah memberi amaran dalam surah An-Nur, surah ke-24, di pertengahan ayat 63 dan diikuti dengan hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Saya akan baca. Tak sebut pun keluar. Tuan-tuan tak payah rujuk lah. Tengok dekat skrin. Mungkin satu hari nanti. Saya kata tak mustahil benda tu. Dan saya pun tak gaduh nak baca, tak gaduh apa nama nak rujuk Quran. Sebut keluar. Ini ayat dia. Surah An-Nur, surah ke-24 di pertengahan ayat 63. Ni saya nak kaitkan tuan-tuan. Apabila manusia berdegil. Orang Kedah kata apa? Dia lupa dah tu. Dulu belajar sana. Yang ni orang Kedah. Orang Kedah kan? Dekat-dekat lah. Apa malu nak jawab lah. Maka kata Allah, berhati-hatilah kamu. Beringatlah kamu. Sesiapa yang menyalahi perintahku. Aku buat hukum hakam berdasarkan ilmu pengetahuan aku sebagai pencipta alam. Tapi kamu berdegil, tak nak ikut. Dua perkara yang akan menimpa kamu. Pertama, musibah. Bala bencana. Atau yang kedua, kamu bakal mendapat azab yang pedih. Tak selesai masalah. Muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini milik dia. Kita sebagai penghuninya yang menumpang wajib berhukum dengan undang-undang dia. Takkan kita lebih bijak pada Allah? Kan? Dia yang mencipta alam ni, tuan-tuan. Dia bagi bermacam-macam nikmat. Masya Allah. Kalau tuan-tuan rujuk surah Ar-Rahman. Surah ke-55 ada 78 ayat. Ada satu ayat diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Apa maksud? Aku bagi macam-macam nikmat. Kamu datang menumpang di bumi aku, tapi kamu kurang hajar. Contohnya itulah. Kamu biadab, tak nak ikut undang-undang peraturan aku. Who are you, man? Bila-bila masa dia boleh musnahkan kita, tuan-tuan. Bila-bila masa. Jangan sombong. Sesama manusia boleh sombong. Dengan Allah tolong, jangan. Sekelip mata saja. Dia boleh binasakan kehidupan kita. Betul tak, Tuan Haji? Tuan Haji pernah dengar saya ceramah tak? Belum pernah? Kali pertama. Tu nampak Tuan Haji khusyuk tu. Muslimat faham tak bahasa saya ni? Nak cakap Selangor sangat-sangat pun tak berapa pandai. Bolehlah sikit-sikit. Kalau nak bagi mahir bahasa Selangor, buka cawangan nombor 2 sini. Mana tu Imam tadi tu? Tu Imam balik lah. Tu Imam boleh tolong cari kat saya.
Tok Imam kata, aku nak cari kat hang. Macam mana aku pun duk cari lagi? Jam. Contoh, bukan Tok Imam ni, Tok Imam di tempat lain.